Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita malam. Primer Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Amerika Syarikat Brian McFeeters di pejabat beliau di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Khamis. Kunjungan hormat itu bertujuan membincangkan mengenai beberapa perkara meliputi perkongsian di antara Kedutaan Amerika Syarikat dan Negeri Sarawak. Ditemui media selepas kunjungan hormat tersebut, Brian McFeeters berkata antara topik utama yang dibincangkan ialah krisis iklim tenaga serta perkara yang boleh dilakukan oleh kerajaan dan Amerika Syarikat untuk bekerjasama bersama Sarawak. We also talked about our broader partnership. We have a number of youth exchange programs and education programs that are active here in Sarawak. And then for the rest of the day, I'm looking forward to meeting some of the officials working on forestry, on energy, officials from Petros, and seeing the wonderful new museum here that I've heard about. So the team and I are really looking forward to re-establishing many of our partnerships with Sarawak. Selepas itu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat kedua daripada Pesuruhjaya Tinggi New Zealand, Pam Dun. Seterusnya, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Jawatankuasa Persidangan Pameran Air dan Air Sisa Antarabangsa 2022 serta mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara berkaitan. Sementara itu, Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Brian McFeeters, telah meluangkan masa mengunjungi Muzium Budaya Borneo Kuching pada Khamis. Ketibaan Brian kira-kira pada jam 11 pagi telah disambut oleh Pengarah Jabatan Muzium Sarawak, Tazuddin Mohtar bersama kaki tangan muzium. Beliau kemudiannya telah menandatangani buku pelawat dan bertukar cenderahati. Sejurus selepas itu, Ketua Bahagian Khidmat Permuziuman, Yasmin Khalid Nichols, telah membawa Brian melawat ke galeri di muzium berkenaan. Untuk rekod, Brian sedang dalam rangka lawatan selama 3 hari ke Sarawak sejak Rabu dan dijangka berangkat pulang pada Jumaat. Laporan seterusnya. Seramai 76,336 pegawai dan anggota agensi tindak balas di semua peringkat berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya untuk menangani bencana banjir pada akhir tahun. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad memberitahu persediaan pelbagai aset berjumlah 22,622 meliputi aset darat, air, udara, perubatan dan lain-lain juga telah dipersiapkan. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing, mengenai persediaan kerajaan dalam menangani bencana banjir pada akhir tahun di Dewan Rakyat Kuala Lumpur pada Isnin. Datuk Dr. Abdul Latif juga memaklumkan bagi aspek pengurusan mangsa, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah bersiap sedia untuk mengaktifkan 6,010 pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negara yang mempunyai kapasiti untuk menempatkan 1,620,855 mangsa. Tambahnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM juga telah diarah supaya membenarkan penggunaan asrama-asrama sekolah yang tidak dihuni pelajar ketika bencana berlaku untuk dijadikan PPS. Kepaparan berikut. Kerajaan Sarawak menyasarkan untuk meningkatkan tahap sara diri SSL kepada 68% menjelang tahun 2030. Menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, kementeriannya kini giat berusaha meningkatkan produktiviti industri pertanian bagi menjamin keselamatan makanan. While we are trying to improve our profit and so on, profitability of it, but we also be fully aware of the food security. That means our staple food, rice and so on, we must be improve the SSM, the self-sufficiency level must be. Now currently it's only 38%, so we are trying to get it into 60% by the year 2030. And then our target is to make Sarawak a net food exporter by the year 2030. Terdahulu, beliau menerima kunjungan daripada Pesuruhjaya Tinggi New Zealand ke Malaysia, Pam Dun, di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak Baru pada Rabu.
Dalam pada itu, beliau memberitahu kementeriannya ingin meningkatkan industri pertanian bukan sahaja dari segi keluaran dari negara kasar KDNK, keuntungan dan pendapatan, tetapi untuk mengubah kehidupan petani berpendapatan rendah. Katanya kunjungan itu juga membincangkan pendekatan meningkatkan industri pertanian antara Sarawak dan New Zealand. Sementara itu, sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Sarawak 2022 yang bertemakan Belia Peneraju Masa Depan akan diadakan di Dataran Perayaan Petrajaya Kuching bermula 19 Oktober ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, simbolik pelancaran sambutan yang akan diadakan pada 22 Oktober akan dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Jadi sebagai pengiktirafan dan juga penghargaan terhadap golongan belia kepada pembangunan negeri dan juga negara. Dan selain daripada itu, meningkatkan lagi kerjasama dan juga perpaduan di kalangan para belia dan juga pertubuhan belia di negeri Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Sarawak 2022 di bangunan Baitul Makmur 2 Petrajaya pada Rabu. Menurut Datuk Seri Abdul Karim, Hari Belia kali ini menyasarkan 2,000 peserta dari sekolah, institusi pengajian tinggi awam, IPTA, pertubuhan belia dan sukan serta orang awam. Acara utama adalah penyampaian anugerah belia negeri individu bagi lelaki dan wanita di mana masing-masing akan menerima RM5,000 dan anugerah belia negeri bagi persatuan di mana pemenang akan menerima RM10,000 dan RM7,000. Beralih dengan laporan di Serian, penduduk kampung Lebur bakal memiliki sebuah bangunan baru perpustakaan desa di kampung berkenaan menjelang Mac 2023. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus berkata, projek bina baharu perpustakaan desa itu mula dilaksanakan pada 5 Oktober tahun ini dan dijangka siap dalam tempoh 5 bulan. Menurutnya, pembangunan projek itu akan menggunakan peruntukan projek program transformasi luar bandar RTP yang menelan kos sebanyak RM300,000. Beliau berkata demikian semasa majlis serah tapak bina baru bangunan perpustakaan desa kampung-kampung Lebur Serian Fasa 2 pada Rabu. Dalam hal itu, beliau berharap penduduk kampung memberi kerjasama kepada kontraktor agar projek dapat berjalan dengan lancar. Katanya pihak kontraktor juga mesti mematuhi spesifikasi kerja yang telah ditetapkan oleh Majlis Daerah Serian MDS agar tidak berlaku sebarang kelewatan. Manakala di Miri, raptai bagi Majlis Doa Kesyukuran bersempena dengan sambutan Hari Lahir ke-86 Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak berjalan lancar di Miri pada pagi Khamis. Ia merupakan salah satu pengisian dalam meraihkan sambutan Hari Jadi Tun Perin Seri Abdul Taib Mahmud di mana 6 institusi keagamaan iaitu Bahai, Hindu, Kristian, Tao, Buddha dan Sikh akan bersama-sama mendoakan kesejahteraan beliau. Majlis akan diadakan pada Jumaat ini dan dijangka dirasmikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain UNIFOR sebagai penganjur utama memaklumkan majlis ini turut menerapkan elemen-elemen perpaduan dan keharmonian, keterangkuman kaum, kestabilan politik serta pemulihan pasca pandemik COVID-19. Dalam hal itu, UNIFOR menjangkakan kira-kira 350 orang dari pelbagai kaum dan agama akan hadir ke majlis ini. Orang ramai juga dapat menonton majlis ini yang akan disiarkan secara langsung di TVS saluran 122 Astro, My Freeview, Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan YouTube UKAS Channel. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin hadir pada raptai penuh istiadat perbarisan dan rapat raksasa sambutan perayaan Hari Lahir ke-86 Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak di Stadium Miri pada Khamis.
Beliau selaku Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan tersebut meninjau persiapan istiadat yang disertai seramai 86 kontijen perbarisan itu. Difahamkan kontijen tersebut melibatkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan Sarawak dan persekutuan serta badan berkanun, persatuan, pertubuhan bukan kerajaan NGO, pihak swasta, institusi pengajian tinggi awam, institusi pengajian tinggi swasta dan juga sekolah. Selain itu, turut diadakan sesi permarkahan dari segi keseragaman kontijen dengan 50% markah dinilai pada sesi raptai ini, manakala 50% lagi akan dinilai dalam istiadat rasmi yang bakal disempurnakan oleh Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pada Sabtu. Hadir sama pada sesi raptai itu ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Dr. Pengguang Manggil, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Rozi Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala dan Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.